Sekarang saya jemput Yang Berhormat Sepang, diikuti oleh Yang Berhormat Bacok. Terima kasih kepada Datuk Pengurusi. Datuk Pengurusi, saya terus kepada butiran 02000, iaitu pembangunan belia dan sukan, di mana jumlah peruntukan telah dikurangkan daripada zaman PH sebanyak 101 juta kepada 96 juta saja. Jadi saya ingin bertanyakah kenapakah jumlah ini dikurangkan, Yang Berhormat Menteri, sedangkan kita tahu bahawa belia dan sukan ini tak boleh kita nak asingkan lah. Dan saya rasa, Yang Berhormat, saya juga merasa hairan kenapa, di manakah tadi kita telah dengar ada yang Yang Berhormat Kuala Kerat berkata tentang e-sport ataupun e-sukan yang merupakan sekarang trend terkini. Dan saya dipahamkan memang kerajaan kementerian juga sebenarnya memang ada membuat satu plan strategik pembangunan e-sukan 2020 hingga 2025. Tetapi kalau kita lihat dalam butiran dalam buku belanjawan ini, tidak ada satu pun butiran khas mengenai e-sukan. Seperti mana Yang Berhormat ketahui bahawa e-sukan ini dilaporkan bahawa menjelang 2023 mungkin mempunyai jumlah penonton, viewers lebih kurang 648 juta. Dan pada Sukan Asia 2022 yang akan ada di China, dikatakan bahawa e-sukan mungkin juga akan diperkenalkan sebagai sukan yang akan diperkenalkan secara beransur-ansur lah. Jadi menunjukkan betapa e-sukan ini satu yang trendy sekarang ini. Walaupun saya akui, Yang Berhormat, memang ada perbahasan panjang. Adakah e-sukan ini satu sukan atau tidak? Kerana dia tidak melibatkan aktiviti fizikal. Kalau dulu kita tahu orang yang bersukan ini, kita boleh lihat dari segi mereka ini secara umumnya, dari segi penampilan fizikal mereka mungkin nampak lebih sihat dan sebagainya. Sedangkan sekarang ini kemungkinan orang yang terlibat dengan e-sukan ini mungkin memakai kacamata yang begitu tebal. Mungkin seorang yang mungkin dari segi agak subur dari segi perkembangan badannya, tetapi mereka terlibat dalam e-sukan. Dan apa lagi kita tahu bahawa dalam e-sukan ini ada satunya dipanggil fenomena interconnected junkies, yang mereka terlalu ketagih dengan e-sukan ini, e-game ini, yang mengakibatkan ada dia punya kesan buruknya, iaitu ada yang kata, ibu bapa kata mereka tak semayang, mereka ini kurang bersukan. Walaupun mereka terlibat dengan e-sukan, tapi mereka tidak bersukan, tidak berpeluh dan sebagainya. Jadi ini ada dia punya downside lah. Jadi saya mengharapkan perkara-perkara ini juga diambil kira. Dan ada juga terdapat laporan mengatakan ada belia yang sampai meninggal dunia kerana terlalu ketagih dengan e-sukan ini. Tetapi apa yang nak katakan bahawa e-sukan ini satu yang memang kita kena ambil berat, dan saya harap segala yang dibangkitkan itu dapat perhatian daripada Yang Berhormat Menteri. Dan saya juga ingin minta supaya kerajaan juga memikirkan tentang, sekarang kita tahu belia ini mereka tidak suka sangat macam generasi yang sebelum, sebab mereka sekarang dipanggil generasi Z. Mereka yang lahir selepas 1995 dipanggil generasi Z. Dulu ada generasi Y, sekarang generasi Z. Yang mana generasi ini generasi yang memang agak unik dari segi penampilan mereka, dan mereka ini adalah dari segi kerjaya pun mereka tidak begitu suka kerja macam kita office hour. Sebab tu wujudnya gig economy ataupun ekonomi gig ini, yang mana mereka tidak mahu tersekat dengan waktu lah, terhad dengan waktu bekerja. Tetapi ada masalah sikit dari segi gig ekonomi ini, kerana tidak ada satu dipanggil safety net, ataupun tidak ada satunya keselamatan dari segi sosial mereka, iaitu macam mana dari segi contohnya caroman KWSP tak ada, SOKSO tak ada dan sebagainya. Jadi ini pun menjadi satu masalah kepada golongan belia, tidak ada jaminan masa depan. Walaupun dalam masa sama mereka ini merasakan bahawa inilah bidang yang mereka paling suka, sebab mereka tidak tertakluk kepada satu rejim yang memang agak ketat. Tetapi mereka juga dalam masa sama mahukan satu keselamatan sosial ataupun jaringan keselamatan, safety net. Jadi saya mengharapkan Yang Berhormat Menteri dapat mengambil kira perkara ini. Sama ada kita nak perkenalkan satu skim macam mana ke, itu Yang Berhormat boleh fikirkan lah.
Dan terakhirnya, Tuan Datuk Pengerusi, saya nak tanya, apakah rasionalnya kita masih lagi ingin mengadakan terus Biro Tata Negara ini? Sebab kita lihat dalam butiran iaitu butiran 00119 ada peruntukan mengenai Biro Tata Negara. Seperti mana dikatakan oleh Yang Berhormat daripada MUA tadi, bahawa Biro Tata Negara ini selalunya dijadikan sebagai tempat indoktrinasi politik. Sebab itulah di zaman PH Meminta kita telah perkenalkan satu skim baru yang dipanggil Sekolah Kepimpinan Masa Depan Malaysia, MFLS. Yang saya rasa itulah sepatutnya patutnya kita ke arah itu. Tetapi malangnya peruntukan mengenai Sekolah Kepimpinan Masa Depan Malaysia ini telah dikurangkan begitu banyak. Hampir 37 juta dikurangkan. Tetapi ada peruntukan mengenai Biro Tata Negara. Jadi sebagai penutup saya nak katakan kita mesti cuba memperkasakan belia ini, Yang Berhormat Menteri, kerana belia ini ataupun orang muda ini, kata Bung Karno, kalau kamu bagi saya 10 orang pemuda, saya boleh goncangkan dunia. Terima kasih, Sepang. Innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu Ashabul Kahfi. Jadi kita harap pemuda ni diberikan satu penekanan. Saya harap pemuda UMNO lepas pun beranilah bercakap benda-benar. Cakaplah ni kerajaan pintu belakang tak boleh ni. Patutnya pemuda kena berdiri begitu. Ni pemuda lembab ni apa masa? Probok Terima kasih, Berhormat Sepang.